والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh ahli jawatankuasa dan pengurusan surau Al-Hikmah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, para hadirin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini sekali lagi dapat kita bersama-sama dalam majlis ilmu memperingati akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbetulan bulan ini bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana kita pada malam ini telah memasuki 16 Rabiul Awal. Maka belum terlambat lagi lah untuk saya mengucapkan salam Maulidur Rasul. Mudah-mudahan bersempena dengan bulan berkat ini dapat menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka satu tuntutan kepada kita bila mengingati baginda sallallahu alaihi wasallam ini, mustahak bagi kita untuk sama-sama memperbanyakkan selawat kita, salam kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi pada malam ini kita sambunglah perbincangan kita yang terhenti dalam tempoh yang lama ini. Jadi melalui buku kita ini, iaitu Inspirasi Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam ini kita akan memasuki bahagian yang kedua dalam berbincang tentang sifat rahmah, sifat kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sekalian manusia. Jadi pada malam ini bahagian yang kedua, saya khususkan perbincangan berkaitan dengan sifat rahmah. Rahmah ni mercy lah, mercy. Kita terjemah dengan kasih sayang, kita terjemah dengan rasa simpati, boleh kita terjemahkan dengan demikian. Baik. Jadi kalau untuk orang bukan Islam, kita sebut rahmah, kita sebut sebagai rahmah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat rahmah terhadap orang bukan Islam. Inilah kita kata tafsiran ataupun terjemahan kepada ayat Al-Quranul Karim yang popular dulu kini selamanya, sehingga ada ulama yang mengarang kitab, tajuk kitab dinamakan Rahmatan lil Alamin, kerana mengambil daripada Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut. Tapi setengah orang bila sebut Rahmatan lil Alamin ni risau takut, setengah orang adalah, setengah orang bila sebut Rahmatan lil Alamin dia rasa itu hak milik dia. Tidak, ayat Quran ini tidak perlu kita takut. Ayat Quran ini kita jangan eksklusifkan kepada puak kita sahaja. Kita nak ayat Quran ini difahami oleh semua orang, tak kiralah di pihak mana sekalipun. Kita di Malaysia ni pelik sikit nak, kerana bila sebut perkataan Rahmatan lil Alamin, kita tujukan kepada puak tertentu. Bila sebut Rahmatan lil Alamin, seakan-akan ada satu pihak lagi takut pula, kerana merasakan bahawa ini bukan cara kita, itu cara orang tertentu. Tidak. Kaedah Rahmatan lil Alamin sebenarnya adalah daripada Al-Quranul Karim. Sehingga kan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menyifatkan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai tujuan pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Di awal pertemuan kita dahulu kita telah huraikan apa maksud rahmatan lil alamin. Perkataan al-alamin itu secara umumnya kita sebut al-alamin, ulama-ulama tafsir menyebut bahawa ma siwallah,
Ma siwallah, mudah kaedah ini, iaitu selain daripada Allah Ta'ala semuanya adalah al-alamin. Jamak daripada perkataan alam. Selain daripada Allah semua adalah alam. Bermakna Nabi kita SAW apabila diutuskan, rahmat kedatangan baginda itu dirasai oleh seluruh sekalian makhluk. Sebab itu ada ulama yang mengatakan apabila baginda SAW diutuskan, kasih sayang baginda, rahmat yang dibawa oleh baginda bukan setakat dirasai oleh orang Islam sahaja, orang kafir pun sama juga dapat rasa rahmat tersebut. Mereka yang tidak pernah mendapat perhatian, kasih sayang daripada seorang yang bernama Nabi, bila Nabi diutuskan, dia dapat rasa juga, dapat tempias juga, melimpah kasih sayang tersebut sampai dirasai oleh siapa? Daripada orang bukan Islam. Tak payah kira lagi lah, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, semuanya merasakan rahmat kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh paling mudah kita lihat bagaimana sebatang kurma, batang kurma yang Nabi duduk bersandar tempat dia itu, bila mana dibuat mimbar baru. Contoh ni mimbar kita lah, tiba-tiba ada mimbar. Saya datang sebelum ni tak ada mimbar. Ini tengok ada mimbar. Jadi tengok-tengok ada mimbar, tempat yang biasa Rasulullah duduk itu, Rasulullah tinggalkan. Batang tamar tersebut menangis dan Nabi boleh dengar suara dia menangis. Sebab apa? Sebab dia rasa kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dalam satu masjid yang sama. Tapi oleh kerana Rasulullah pergi duduk di tempat lain, terasa hati dia, menangis dia. Sebab apa? Sebab sebelum ini baginda duduk dengan penuh hemah. Baginda sallallahu alaihi wasallam duduk dengan penuh rahmah. Baginda sallallahu alaihi wasallam duduk dengan penuh kasih sayang, walaupun dia hanya sebatang kurma, sebatang tamar. Begitu. Itu belum cerita lagi haiwan dan sebagainya. Jadi pada malam ini kita nak fokuskan adalah berkaitan dengan non-muslim. Orang bukan Islam pun mereka dapat tempias pada sifat rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita sebut pada malam ini ni tuan-tuan sekalian, umpama asas kepada fiqh dalam kita berinteraksi dengan bukan Islam. Siapa yang buat fiqh ini, fiqh ini, hukum ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang susun kepada kita. Ulama-ulama kita banyaklah menyusun kitab berkaitan dengan fiqh berinteraksi dengan bukan Islam. Kalau dulu kita ada konsep satu Malaysianya, sekarang ini keluarga Malaysianya. Kita tahu matlamat semua baik. Daripada dulu sejak merdeka lagi, gagasan yang dibuat oleh kerajaan untuk nak pastikan kita yang hidup berbilang kaum ini, berbilang agama ini boleh duduk di bawah satu bumbung, satu negara. Jadi pada zaman Nabi SAW, pada zaman baginda, orang bukan Islam boleh duduk bawah satu bumbung. Di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Yahudi boleh menumpang duduk di negara Islam yang digagaskan oleh baginda SAW. Badui yang beragama dengan agama jahiliyah primitif yang berpindah randah menumpang rahmat di bawah negara Islam yang digagaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi salah satu yang kita sebut di sini ialah bagaimana rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada bukan Islam dalam masyarakat Islam. Di Madinah ni kita tahulah, Madinah juga negara yang ada masyarakat majmuk. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam gagaskan apa yang disebut sebagai piagam Madinah. Dalam piagam Madinah itu ada klausa peruntukan untuk bukan Islam. Mereka boleh jadi rakyat Madinah dengan syarat sekian-sekian. Bila mereka terima, mereka jadi citizen, mereka jadi rakyat kepada negara Madinah. Kata Dr. Ali Salabi dalam fiqh sirah dia, as-sirah an-nabawiyah ardun waqa'i wa tahlilu ahdath, dia sebut bagaimana, dia kata klausa-klausa perjanjian dalam piagam Madinah menunjukkan bahawa Rasulullah mengiktiraf kepelbagaian bangsa, kepelbagaian agama sebagai citizen, sebagai rakyat kepada sebuah negara yang bernama Madinah Al-Munawwarah, ataupun disebut juga sebagai Madinatun Nabi, atau disebut juga sebagai Madinatul Islam. Tapi di bawahnya ada rakyat yang bukan Islam, Yahudi dan sebagainya, boleh bernaung di bawah negara yang digagaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini pun kita kata salah satu bentuk rahmah. Jadi bila mereka berada dalam masyarakat Islam, diberikan layanan yang baik oleh Rasulullah, oleh para sahabat,
Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita tengok nanti, kita cuba sesuaikan dengan zaman kita. Kita bincang soal bernegara, kita kecilkan sedikit skopnya kepada kehidupan kita dalam taman kita, di tempat kerja kita. Ini pedoman yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin, saya percaya di kalangan kita hari-hari mungkin berinteraksi dengan non-muslim, dengan bukan Islam. Maka sampai bila kita nak berinteraksi dalam keadaan bermasa muka, bengis, tidak ada rahmah dalam diri kita, bermakna kita tidak menjalankan dakwah yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdakwah bukan hanya dengan cara kata-kata. Nabi berdakwah dengan lisanul hal. Nabi buktikan melalui tindak tanduk baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya, ini kita ambil contoh-contoh daripada sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda tidak menghalang memberikan hadiah kepada non-muslim. Kalau kita ada jiran yang bukan Islam, berapa kali kita bagi hadiah kepada dia? Mungkin dalam bentuk makanan ke contohnya, atau barangan ke contohnya, ataupun pemberian-pemberian tertentu contohnya. Cuba kita tengok, ada tak kita buat demikian? Paling tidak kita senyum ke tidak kepada dia, bertegur sapa ataupun tidak kepada dia. Kita kena cek balik. Kisah berlaku kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita ambil contoh ni, banyak lagi contoh lain, tapi kita ambil contoh ni. Sebengis-bengis Umar Al-Khattab bila berhadapan dengan non-muslim, melalui bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia merendahkan ego dia. Itu dia. Itu sebab kita ambil contoh ini di samping contoh-contoh yang lain. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli pakaian yang diperbuat daripada sutera. Asalnya yang mencadangkan pembelian tersebut adalah Umar Al-Khattab sendiri. Cadangan Umarnya untuk dipakaikan khusus untuk hari Jumaat ataupun ketika mana terima tetamu. Maka Rasulullah tahu dah benda ni benda yang tidak boleh, tidak diharuskan untuk orang lelaki pakai. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beli juga atas nasihat tersebut. Tapi bagi Umar, tujuannya untuk dipakai sama ada oleh Rasulullah, oleh beliau sendiri, dipakai pada hari Jumaat ataupun terima tetamu. Sutera kita tahulah untuk orang lelaki tidak boleh. Jadi dibeli juga oleh Rasulullah. Maka apabila telah pun dibeli, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yalbasu hadha man la khalaqa lahu fil akhirah." Sabda baginda, sesiapa yang memakainya, yang memakai sutera, tiada kebaikan padanya di akhirat. Orang lelaki tidak boleh memakai sutera. Mana di akhirat tidak ada bahagian, maknanya tidak ada kebaikan. Ketika mana di hari akhirat nanti. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri sutera tersebut kepada Sayyidina Umar. Lalu Umar tanya, "Ya Rasulullah, engkau menyuruh aku pakai sutera, sedangkan engkau mengatakan demikian. Engkau dah bersabda tadi, beritahu tak boleh, tiba-tiba bagi juga kepada aku. Nak suruh aku pakai ke?" Tanya Umar Al-Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Aku memberikan kepadamu, bukan bermaksud aku suruh engkau memakainya." Lalu Umar radhiyallahu anhu kemudiannya memberikan pakaian itu kepada saudaranya di Mekah, yang mana saudaranya itu adalah bukan Islam, seorang musyrik. Umar pun ambil, dia tahu dah mesti Rasulullah nak suruh buat sesuatu. Orang bijak ni dia tak perlu cakap banyak, dia pun ambil pakaian sutera tersebut. Umar beri kepada saudara dia yang belum memeluk Islam pada ketika itu, yang masih lagi beragama musyrik. Maka menurut kepada huraian daripada Ibnu Hajar, hurai kepada hadis ini, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi Ibnu Hajar dalam huraiannya Fathul Bari menyebut bahawa saudara kepada Umar itu yang Umar beri hadiah kepada dia namanya Uthman bin Abdul Hakim. Ini dia. Jadi Umar bagi kepada Uthman ni, Uthman bin Abdul Hakim, saudara dia ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang pemberian tersebut. Bermakna ini adalah perakuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau benda tu benda yang tidak boleh, nescaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menegah, melarang. Tapi pemberian itu diharuskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi sebagai huraian dalam syarahnya Minhaj menyebut bahawa dalam huraian hadis Muslim,
beliau menyebut ini adalah dalil bagi keharusan menghubungkan silaturrahim dengan kaum kerabat yang kafir dan berbuat ihsan kepada mereka, begitu juga harus memberi hadiah kepada mereka. Itu sudut hukum fiqh. Kata Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ni ulama dalam mazhab kita lah, dalam mazhab Syafi'i. Dia kata daripada hadis ini, cerita ini menjadi dalil boleh kita menghubungkan silaturrahim dengan saudara yang belum memeluk Islam, berbuat ihsan kepada mereka dan juga memberi hadiah kepada mereka. Itu diambil dari sudut aspek hukum oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi. Jadi ini adalah salah satu bentuk rahmah. Jadi kita pun boleh buat jugalah kaedah ini, memberi hadiah, memberi kita kata berbentuk makanan dan sebagainya yang selayaknya lah kepada saudara kita yang non muslim, yang belum lagi kembali kepada fitrah, dengan harapan dengan cara demikian menjadi satu uslubud dakwah, kaedah kita berdakwah untuk memperkenalkan kemurnian Islam kepada mereka. Itu salah satu daripada contoh bagaimana interaksi rahmah yang ditunjukkan untuk orang non muslim bukan Islam dalam masyarakat Islam. Dalam aspek yang lain, bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguruskan sesuatu pertelingkahan yang berlaku antara orang Islam dengan bukan Islam, dengan non muslim, dilihat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sesekali melebihkan orang Islam berbanding dengan bukan Islam. Maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam betul-betul bersifat objektif. Objektif maksudnya tidak milih bulu. Bukan kata ini orang Islam maka dalam kes ni kita putuskan Islam, orang-orang Islam lah yang berhak dapat benda ni. Tidak. Sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat objektif, melihat kepada hujjah, melihat kepada pembuktian, akhir sekali diputuskan dan keputusan tersebut memihak kepada non muslim bukan Islam. Ini keadilan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maknanya kata dalam bahasa sekarangnya baginda sallallahu alaihi wasallam tidak bias. Tidak bias. Ada satu kisah yang agak panjang juga. Saya cuba untuk ringkaskan untuk kita dapat pengajaran bersama kepada kita. Dalam satu kes pertelingkahan antara Al-Ash'as bin Qais radhiyallahu anhu, ini muslim. Ash'as ni muslim. Kalau dalam mahkamah sekarang dia versus lah, orang ni lawan siapa, kes mahkamah. Jadi dia lawan dengan seorang yang beragama Yahudi. Seorang lagi yang lawan dia ni, kes mahkamah ni Yahudi. Ingat Rasulullah pada ketika itu adalah ketua hakim negara. Baginda adalah ketua hakim negara dan kes ini dibawa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda pun dia kesnya kes perebutan tanah. Perebutan tanah berkaitan dengan hartanah lah, berebut ini tanah ini. Yahudi kata dia punya, Ash'as kata ini aku punya. Jadi berlaku perebutan antara dua, dibawa di hadapan Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, untuk nak putuskan kes ini aku perlukan pembuktian. Maka sesiapa yang buat pendakwaan kena kemukakan bukti. Ash'as, engkau perlu kemukakan bukti. Adakah kamu mempunyai bukti bahawa ini adalah tanah kamu? Sebab kaedah hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah bahkan diguna pakai sehingga hari ini. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Maksudnya apa dia? Pendakwa perlu mengemukakan bukti. Pihak pendakwa dia kena kemukakan bukti. Manakala wal yaminu 'ala man ankara, dan yang tertuduh pula perlu menafikan. Sama ada melawan hujah tersebut ataupun paling tidak dia kena melakukan sumpah untuk menolak dakwaan tersebut. Selebihnya hakim akan buat keputusan. Ini konsep sehingga hari ini diguna pakai dalam sistem mahkamah Islam dan juga dalam sistem mahkamah sivil. Samalah kaedah yang sama. Jadi Rasul berpegang pada prinsip ini. Lalu diminta daripada yang membuat pendakwaan, iaitu seorang muslim yang bernama Ash'as radhiyallahu anhu, minta supaya beliau kemukakan bukti. Dan kata dia, ya Rasulullah, kata dia, ya Rasulullah, aku tidak ada bukti. Cuma dia buat dakwaan begitu sahaja tanpa ada bukti.
Dan Rasulullah tanya Yahudi, wahai Yahudi, engkau kena bersumpah. Lalu dia bersumpah menyatakan bahawa dia di pihak yang benar. Oleh kerana pihak yang buat pendakwaan tidak cukup bukti, bahkan tak ada bukti pun, akhir sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat keputusan bahawa harta tersebut selayaknya diberikan kepada Yahudi tersebut, bukan diberikan kepada Muslim itu, bukan sahabat tersebut. Ini menunjukkan bahawa keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersifat bias, tidak bersifat berat sebelah apabila menjadi hakim di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Kebenaran adalah kebenaran walaupun ia datang daripada siapa pun. Baik. Lalu dalam memutuskan hukum ini dibacakan ayat Al-Quranul Karim oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana ayat tersebut diturunkan oleh Allah menerangkan tentang orang Islam ini dia tidak boleh sewenang-wenangnya melanggar janji, melanggar sumpah, tak boleh. Dia kena berdisiplin. Disebut dalam surah Ali Imran ayat yang ke-77. Jadi kita tak bacalah ayat tersebut, memadai dengan kita sebut bahawa ayat ini diturunkan untuk menegur, memperingatkan kepada orang Islam, sifat orang Islam dia bukan jenis langgar janji, dia bukan jenis langgar sumpah, tidak. Orang Islam dia kena bersifat jujur. Jadi diputuskan bahawa harta tersebut diberikan kepada Yahudi, bukannya diberikan kepada Muslim. Ini salah satu daripada contoh keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita kata menjadi pemutus, menjadi hakim dalam pertelingkahan yang berlaku antara mereka. Baik. Dalam aspek yang lain, ini pun sesuai kalau kita boleh amalkan, kalau ada sahabat-sahabat kita di kalangan bukan Islam, boleh kita amalkan, iaitu apa dia? Ziarah, bertanya khabar. Ziarah lebih-lebih lagi lah kalau sekiranya kita kata dalam keadaan sakit, pergi. Mudah-mudahan dalam keadaan sakit tersebut hatinya mudah terbuka untuk menerima Islam. Tuan-tuan ada kes kan yang beberapa minggu yang lepas, pesakit COVID yang dah uzur lama dah, non-Muslim, tapi bila mana dalam keadaan sakit oleh kerana layanan daripada nurse, doktor, layan dengan baik, akhir sekali sebelum ditidurkan dia minta supaya dibacakan syahadah. Dia ditidurkan dalam keadaan bersyahadah. Tengok bagaimana itu kesan. Itu bukan dia bersifat tiba-tiba dia rasa nak bersyahadah, itu mungkin bukan bersifat serta-merta begitu, tidak. Tapi pemerhatian dia duduk perhati lama dah, tengok layanan orang Islam bagaimana, lebih-lebih lagi dalam keadaan sakit, nurse yang datang pula yang jenis beri layanan mesra, layanan yang baik, sehingga kan tanpa diminta, bahkan dia dengan penuh kerelaan hati minta supaya apa? Minta supaya dia sebelum ditidurkan syahadah dahulu. Ini kita kata hasil daripada dakwah yang dilakukan dengan cara tindakan, bukan setakat berkata-kata. Kalau kita ajak jomlah join Islam tapi perangai kita, akhlak kita tak baik, maka orang tak akan terimalah. Sebab apa? Sebab lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan kita itu lebih fasih, lebih memberi kesan daripada lisanul maqal, daripada hanya berkata-kata, daripada hanya bercakap sahaja. Begitu. Baik. Kita nak tengok bagaimana layanan Rasulullah kepada non-Muslim yang dalam keadaan sakit. Kisah ini yang ceritanya Anas bin Malik, seorang hamba kepada Rasulullah, pekerja Rasulullah. Di samping Anas ada lagi pekerja yang lain. Salah satunya adalah seorang pekerja yang beragama Yahudi. Dia berkhidmat dengan Rasulullah dan tiba-tiba dia sakit. Ini budak muda ni, ghulam, seorang muda daripada Yahudi. Nabi SAW bila mengetahui pekerja ini sakit, baginda datang dan ziarah dia. Bila ziarah ini, baginda SAW duduk di bahagian kepala Yahudi itu. Hadis ini cerita dengan jelas bagaimana Rasulullah ini bukan rasa duduk jauh-jauh, pandang duduk jauh kan. Ini cerita bukan musim Covid lah. Covid dia ada had, ada batasan, dia ada SOP dia lah. Ini cerita ni dalam keadaan sakit biasa. Bukan musim macam kita ni. Kita kena tengok kesesuaian lah. Mungkin ziarah jauh-jauh, tengok jauh-jauh kalau untuk zaman sekarang ni kan. Jadinya Nabi duduk dekat dengan bahagian kepala dia, maknanya kemesraan itu ada. Lalu Nabi SAW sambil-sambil duduk ni, Nabi pun mengajak dia, masuklah Islam. Nabi dakwah lagi, masuklah Islam. Nabi ajak dia masuk Islam.
Dan pekerja Yahudi itu memandang ke arah ayahnya yang berada di sisinya. Kerana budak ni budak muda, dia tak berani nak buat keputusan. Dia tanya ayah dia. Dia tanya ayah dia. Paling tengok kepada ayah dia. Lalu ayahnya berkata, taatlah kepada Abul Qasim. Ayah Yahudi itu kata, ikutlah yang diajak oleh Abul Qasim, merujuk kepada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pekerja Yahudi itu pun memeluk Islam. Orang dalam keadaan sakit, kan? Tak ada tempat pergantungan. Dalam keadaan tersebut, jiwa manusia biasanya kalau dalam sakit ni dia mengharapkan satu miracle, satu perkara yang ajaib, bantuan. Daripada siapa? Daripada satu kuasa yang bukan lagi manusia dah. Ubat bagi tak sembuh. Orang bagi nasihat, bagi motivasi tak cukup, tak hilangkan sakit pun. Orang datang ziarah pun tak hilangkan sakit. Dia mengharapkan sesuatu lagi. Maka bila mana dia ajak, pada ketika itu jiwa dia dalam keadaan betul-betul memerlukan sesuatu yang dapat menyembuhkan dia, maka bila diungkapkan kalimah mengajak kepada Islam, mengajak kepada mentauhidkan Allah, pada ketika itu mudah dia menerima Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana keluar daripada jumpa dengan pemuda tadi yang dah peluk Islam tadi, baginda bersabda, alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang membebaskannya dari neraka. Baik. Dalam cerita ini ada dua aspek kasih sayang ataupun rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu menjadi kekaguman bagi kita. Iaitu yang pertama ialah Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi agama Islam mengambil pekerja yang beragama lain, bahkan melayannya seperti orang Islam di Madinah. Itu satu. Ambil sebagai pekerja itu dah kita kata menggambarkan sifat rahmat Rasulullah dah. Rasulullah pemimpin tertinggi Islam, ambil pekerja bukan Islam. Bukan satu kes ininya. Tapi kita tengok dalam peristiwa hijrah, Abdullah bin Uraiqid bukan Islam juga. Jadi dalam banyak keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan khidmat orang bukan Islam. Baik. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua ialah apabila pekerjanya itu sakit, baginda sallallahu alaihi wasallam menziarahi ke rumahnya. Padahal ini budak, hamba, pekerja. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap ziarah, dan itu yang kita boleh tengok, yang kita sebutkan tadi, bagaimana kesannya sangat mendalam pada jiwa Yahudi tersebut, sehingga akhir sekali bila diseru kepada Islam, dia memeluk Islam. Kerana dia dah termakan dengan budi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertarik dengan rahmat yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kita boleh lihat bagaimana gambaran kasih sayang baginda sallallahu alaihi wasallam ialah dalam keadaan orang Islam, orang bukan Islam, non muslim menyakiti baginda sallallahu alaihi wasallam. Tadi dalam keadaan biasa. Bila mana ada bukan Islam menyakiti baginda sallallahu alaihi wasallam, menyakiti diri baginda sendiri. Ini bukan kata kacau terhadap hak Islam, bukan. Ini bukan soal kacau agama, tidak. Ini yang melibatkan diri baginda sendiri. Kita dapat lihat betapa besarnya, murninya sifat rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau kita baca banyak kisah, kita dapati bahawa kebanyakan kesudahannya ialah mereka ini memeluk Islam kerana tertarik dengan budi pekerti Rasulullah dan layanan Rasulullah, walaupun mereka melakukan kesalahan, walaupun mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ada seorang daripada kalangan bukan Islam, nama dia, ini dia mewakili puak dia lah, mewakili kaum dia, sangat-sangat berdendam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu diutuskan seorang wakil daripada kalangan mereka, namanya Ghawrath bin Al-Haris. Dia datang dan cuba untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan bagaimana? Dengan meletakkan pedang di atas kepala baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia letakkan pedang betul-betul di atas kepala baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun kata,
Dia sebut Ghaurath ni kata apa dia? Dia kata, wahai Muhammad, siapa lagi yang dapat menghalang kamu dariku? Dia yakinlah dia dapat membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia dah letak dah pedang ni betul-betul di atas kepala baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dapat menyelamatkan aku ini siapa? Sepatah je disebut oleh baginda, Allah Azza wa Jalla. Nabi kata demikian, Allah Azza wa Jalla. Maka pada ketika itu bila Nabi sebut Allah Azza wa Jalla, pedang tadi itu terus jatuh ke tanah. Yang dipegang kuat oleh Ghaurath tadi itu jatuh ke tanah. Maknanya dia tidak berjaya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keajaiban, mukjizat yang berlaku kepada baginda, dan ini adalah salah satu daripada bentuk penjagaan Allah terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita tak habis takat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera menangkap lelaki itu, kena peganglah dia. Dan Nabi bersabda, Nabi balas balik soalan yang sama. Nabi kata, siapa yang dapat menghalang kamu dariku? Nabi guna ayat yang dia guna, dicakap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ketika itu dia tak ada jawapan lah. Dia nak kata Allah Azza wa Jalla, dia tidak beriman dengan Allah. Lalu dia kata apa? Dia kata, wahai Muhammad, jadilah sebaik-baik orang yang menangkap. Maknanya dia minta syafaat lah, minta pertolongan. Tolonglah kan, jangan sakiti aku, engkau dah tangkap aku ni, jadi orang yang sebaik-baik penangkap. Kata dia demikian. Dia pujuklah, dia bodek Nabi pula lah, dia guna strategi demikian. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, adakah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah? Ini benda ajaib dah berlaku kepada baginda. Ini peluang baginda guna untuk supaya dia betul-betul beriman kepada Allah. Kerana yang menyelamatkan baginda, kalau kira dalam keadaan demikian, memang confirm matilah. Tapi Allah selamatkan baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu diajaklah supaya beriman kepada Allah. Maka jawab dia tidak, tak beriman. Maknanya kebal jugalah dia punya pegangan dia sebelum inilah. Jadi dia kata tidak, maknanya dia tidak beriman kepada Allah. Akan tetapi kata dia, pandai dia nego kan, aku berjanji bahawa aku tidak akan memerangi kamu, dan aku tidak akan bersama dengan mereka yang memerangi kamu. Aku tak akan perangi kamu wahai Muhammad, dan aku tidak akan bersama dengan puak-puak aku, kaum-kaum yang akan menentang kamu. Aku berlepas tangan, berlepas diri, kata dia. Maka dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan lelaki tersebut. Lelaki tadi pergi berjumpa dengan sahabat-sahabatnya dan mengungkapkan bahawa aku baru sahaja balik dari sebaik-baik manusia. Dia pergi cerita kepada member-member dia, aku ni baru lepaslah, baru balik berjumpa dengan sebaik-baik manusia. Sebab apa dia sebut sebaik-baik manusia? Biasanya kalau dalam tradisi diorang lah, kalau kes macam tu biasanya mati, tak ada dah peluang nak dapat kemaafan, kelepasan seumpama itu dengan jenayah yang dia buat kan. Sepatutnya Nabi akan balaslah, bunuhlah dia, tapi dilepaskan. Ini menunjukkan bahawa akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi peluang kepada dia. Sekurang-kurangnya kalau dia tak masuk Islam, dengan penceritaan dia kepada orang lain, akan ada di kalangan Yahudi yang lain ataupun yang bukan Islam yang lain akan lebih tertarik dengan akhlak murni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kalau kata orang Yahudi, dia orang dah dengar dah kisah-kisah kebaikan Rasulullah dalam kitab-kitab mereka, penceritaan orang terdahulu dalam Taurat, dalam Injil, dah ada dah cerita tentang kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang kita sebutkan tadi disebut dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Cuma penceritaan saya tadi kita sebut dalam bentuk ringkasan untuk memudahkan kita faham dan kita hadam tentang apa yang berlaku. Baik. Seterusnya, itu kita kata orang cuba untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul tindakan yang spesifik untuk membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ada banyak kisah lagi yang kita tak sebutkan di sini. Contohnya di kalangan Quraisy pernah yang bernama Umair bin Wahab, dia pernah mencuba untuk membunuh Rasulullah. Tindakan lebih kurang sama, bawa pedang masuk ke dalam kepungan sahabat-sahabat, jumpa Rasulullah, lalu dia hunuskan pedang untuk membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba pedang tu jatuh. Lalu Rasul tanya, buat apa engkau bawa pedang ni?
Dia kata tak ada apa, datang kat sini nak settle urusan tawanan perang lah. Masa tu lepas peperangan Badar. Lalu Rasul cerita, bukankah malam tadi engkau berbincang dengan member engkau yang bernama Safwan, dan Safwan itu sanggup untuk jaga anak-anak kamu, dan dia sanggup lepaskan hutang-hutang kamu demi engkau datang ke sini untuk bunuh aku. Nabi cerita balik, flashback balik apa yang dia orang bincang depan Kaabah. Dia terkejut. Dia kata, wallahi demi Allah, masa bincang malam tadi tu aku dengan Safwan sahaja yang ada di situ. Hatta orang-orang Quraisy yang lain pun tidak tahu. Tapi ini satu keajaiban, engkau boleh cerita satu persatu bermakna asyhadu annaka Rasulullah. Bersyahadah dia. Rasul maafkan dia, tak bunuh dia, dia pun bersyahadah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan dia peluk Islam. Dan dia kemudian balik ke Mekah berdakwah, ramai pula di kalangan sahabat-sahabat dia cerita balik kenangan ini, ramai pula di kalangan sahabat-sahabat kaum keluarga dia memeluk Islam. Itu dia. Kita kata bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara rahmah kasih sayang tadi. Baik. Dalam situasi yang lain, mungkin kita akan dapati di kalangan bukan Islam, kata-kata kadang-kadang menggunakan kata-kata yang menyakiti kita. Lalu kita pun balas dengan kata-kata yang lebih kesat, lebih kasar lagi. Nabi sebut dalam hadis, Nabi ingatkan, la darar wala dirar. Kamu jangan yang jadi punca kemudaratan. Kamu pun orang Islam semua jangan membalas sesuatu kejahatan dengan kejahatan yang lain. Kaedah dia. Lalu Nabi buktikan melalui tindakan baginda. Ini kisah ini pun saya rasa di kalangan kita mungkin pernah dengar. Apabila Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan kedatangan sekumpulan Yahudi bernegosiasi, berbincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cumanya bila mana mereka nak beredar daripada majlis tersebut, mereka mengungkapkan assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bukan assalamu alaikum, tapi assalamu alaikum. Dia pun balik. Maka Aisyah radhiyallahu anha duk perhati je sebutan ataupun ucapan Yahudi tersebut. Sebab apa? Assam memberi erti sama ada racun ataupun kematian. Jadi didoakan kematian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali dengar macam bagi salam. Maka Aisyah pun bila mana dengar kata-kata tersebut, dia pun jawab. Sambil dia perhatikanlah. Aisyah jawab macam mana? Dia jawab, wa'alaikumussalam wal la'nah. Dia jawab kepada Yahudi, ke atas kamu kematian dan juga laknat. Dia tambah lagi dahsyat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dengar kata-kata jawapan Aisyah tersebut, Nabi pun tegur Aisyah, mahlan ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Baginda bersabda, bertenanglah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai kelembutan dalam sesuatu urusan secara keseluruhannya. Aisyah radhiyallahu anha tak puas hati lagi. Dia kata, ya Rasulullah, adakah engkau tidak mendengar apa yang mereka kata tadi? Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, aku telah menjawab dengan wa'alaikum. Nabi dengar pun. Cuma Nabi jawab dengan wa'alaikum. Maksudnya dan ke atas kamu juga. Jadi kenapa dijawab dengan wa'alaikum? Bila mana orang bukan Islam bagi salam, dianjurkan kepada kita untuk jawab dengan wa'alaikum. Takat tu je lah. Sebab dengan lafaz wa'alaikum ini, jawapan ini dia bersifat neutral. Dia bersifat neutral. Sekiranya Yahudi tadi dia mendoakan kesejahteraan, maksudnya kalau dia kata assalamualaikum betul, maka wa'alaikum, ke atas kamu pun assalam juga, kesejahteraan juga. Tapi kalau kamu kata assalamualaikum, kecelakaan, kematian, maka ke atas kamu kecelakaan, kematian juga. Jadi Nabi SAW jawab dengan jawapan yang neutral, tidak berlebihan. Kalau yang Aisyah jawab tadi wa'alaikumussalam wal la'nah, itu dirar, balas keburukan dengan keburukan yang lebih lagi daripada itu, maka tidak dianjurkan dalam agama kita. Maka daripada situlah ulama mengajarkan kepada kita, andai kata orang bukan Islam, kan ada yang rapat-rapat kan, ada setengah-setengah kedai bila pergi kita nak pergi beli perabot ke apa ke. Kalau kat Meru tu memang dia salam penuh dia bagi, semua ucapan-ucapan Islam dia tahu semua kan, sebab dah lama duduk dalam masyarakat kita. Jadi kita memadai dengan jawab wa'alaikum, cukuplah ambil hati dia, kita jawab dengan wa'alaikum.
Maka itulah kita kata jawapan yang selamat. Baik, jadi tidak kata Nabi SAW menjawab dengan jawapan yang kasar, membalas balik dengan balasan yang bengis kan, marah kepada mereka, tidak. Tetapi diajarkan kepada kita satu contoh tauladan yang mengandungi sifat rahmah, sifat kasih sayang, yang akhir sekali inilah yang antaranya memberi kesan kepada penerimaan dakwah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan yang terakhir sekali, ini sebagai penutuplah pada perbincangan kita pada malam ini, iaitu apabila ada tindakan ataupun sikap biadab yang dilakukan terhadap baginda dan menyakiti baginda sallallahu alaihi wasallam secara langsung, maka didapati bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat memaafkan kepada orang yang melakukan kesalahan ini yang menyakitkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Sahnah, dia ni adalah seorang pendeta Yahudi. Ini orang besar Yahudi lah, agamawan di kalangan Yahudi. Dia dah kenal Nabi. Kenal melalui apa? Kenal melalui kitab dia, kitab yang asli, yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan juga kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Jadi dia tahu tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman bagaimana. Lalu dia kata semua tanda-tanda kenabian yang lain aku telah pun yakinlah ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata dia, kecuali dua benda je. Iaitu yang pertama, kata dia, disebut dalam kitab lama bahawa kelembutan, sifat hikmah mengatasi kejahilan. Bila berhadapan dengan kejahilan, baginda akan berhadapan dengan hikmah, dengan wisdom, dengan rahmah dalam bahasa kita. Kemudian makin sifat yang kedua, makin tinggi tahap kejahilan yang dihadapi oleh baginda, maka makin tinggilah pula sifat kelembutan, sifat pemaaf baginda sallallahu alaihi wasallam. Dua benda ni, kata dia, yang disebut dalam kitab dia, tapi dia belum nampak lagi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun datang dan nak buat ujian, nak test dua sifat ini pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dua sifat ini, dia akan peluk Islam. Dia akan peluk Islam. Lalu dia pun datang, lalu dia pun buat transaksi dengan Rasulullah, buat urusan bisnes dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara bagaimana? Dia datang dan menjual dia punya tamar. Bukan, dia datang untuk membeli tamar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang untuk dia beli tamar, tetapi dia bayar duit dulu, kemudian Rasulullah kena serahkan tamar dalam tempoh tertentu. Dia pun belilah dengan 80 misqal emas, 80 timbangan emas. Jadi Nabi perlu serahkan tamar itu kepada dia, kepada Zaid bin Sahnah tadi. Apa yang berlaku ialah duit tersebut Rasulullah telah pun ambil, dan duit tersebut Rasulullah guna untuk diberikan kepada satu komuniti, satu masyarakat yang baru memeluk Islam. Duit itu dah digunakan dah, tapi tamarnya Rasulullah belum berikan lagi kepada Zaid ini. Dijanjikan dalam tempoh tertentu. Tapi apa yang berlaku? Ini ujian yang dia nak buat kepada Rasulullah. Dalam tempoh beberapa hari, iaitu 2 ataupun 3 hari sebelum tempoh dijanjikan, katalah dijanjikan dalam masa seminggu, tak sampai seminggu lagi tiba-tiba dia datang dan dia menuntut supaya Rasulullah memberikan tamar kepada dia. Ini saja dia nak buat ni. Lalu pada ketika itu yang bersama dengan Rasulullah, kebetulan pula Rasulullah keluar untuk solat jenazah. Ada seorang lelaki Ansar meninggal dunia, keluar untuk solat jenazah. Adalah Sayyidina Umar pun ada, Sayyidina Osman pun ada, Sayyidina Abu Bakar pun ada sekali. 3 khalifah besar Islam ini ada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid pun, dia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai tunaikan solat jenazah tersebut, Zaid pun keluar daripada tingkap, terjun daripada tingkap, dan dia pun tarik collar baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tarik collar baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dengan mengatakan bahawa wahai Muhammad, tunaikan hak aku. Maknanya dia minta serahkan tamar yang sepatutnya diserahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Lalu tak cukup dengan itu, dia kata apa dia? Demi Allah, aku tidak pernah mendapati keturunan Bani Abdul Muttalib. Dia main dengan keturunan pula. Dia kata aku tak pernah lagi jumpa keturunan Bani Abdul Muttalib melambatkan bayar hutang. Aku ada pengalaman berurusan dengan mereka. Maknanya keturunan engkau ni bukan keturunan yang suka melengah-lengahkan hutang, tapi engkau tiba-tiba merosakkan tradisi mulia Bani Abdul Muttalib ini, anak cucu Abdul Muttalib ni. Saja dia buat demikian. Kalau kita pada ketika itu dibuat kepada Rasulullah dengan tarik kolarnya sehingga berbekas pada leher baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perasaan kita? Marah kan? Marah kan? Lalu Umar radhiyallahu anhu, macam biasalah, pada ketika itu dia amat marah dengan tindakan Zaid, dan Umar bersumpah untuk memancung Zaid dengan pedang. Maka apa yang berlaku ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kepada Umar radhiyallahu anhu dengan tenang. Lantas baginda bersabda, baginda kata, inna kunna ahwaja ila ghairi hadha minka ya Umar an ta'murani bihusnil adai wa ta'murahu bihusnit taba'ati idhhab bihi ya Umar faqdihi haqqahu wa zidhu 20 sa'an min ghairi makana ma ru'tahu. Wahai Umar, apa yang kami lebih perlu daripada membunuhnya ialah engkau menyuruh aku supaya memperelokkan cara bayaran. Nabi tak nampak silap ini pada lelaki tersebut, tapi Nabi mengharapkan Umar, tegurlah aku, tegurlah kita orang Islam ini kena husnul qada, husnul adab, iaitu kena tunaikan hutang dengan cara yang baik. Baik, kemudian manakala engkau menyuruh beliau supaya memperelokkan cara menuntut hutang, adapun dia pula engkau pergi tegur dia, nak minta hutang tu mintalah elok-elok. Jadi yang Rasulullah harapkan daripada Umar adalah menjadi pendamai, menjadi orang tengah yang boleh menyelesaikan masalah, bukan berbunuh-bunuhan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar lagi, pergilah Umar, tunaikan haknya, iaitu apa dia? Beri tamar kepada Zaid tadi tu, dan tambahkan 20 gantang lagi yang berasingan sebagai ganti engkau memperlewatkannya. Tunaikan yang sepatutnya kita bagi berapa banyak, kemudian lebihkan. Itu cara dalam menunaikan hutang. Dia ajar supaya kita bayar lebih daripada apa yang kita berhutang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ambil hati pun, tak berdendam pun dengan tindakan yang dilakukan oleh Zaid bin Sahnah tadi. Maka Umar radhiyallahu anhu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyegerakan serahan tamar serta dilebihkan 20 gantang. Maka cerita tak habis takat tu. Tak nampak kan kesan dakwah kalau kita berhenti takat tu? Maka kesan dakwah di sini ialah, kesan tindakan Rasulullah di sini ialah ketika mana bertemu, maknanya datang untuk ambil dia punya bahagian yang diberikan itu, Zaid pun mengucapkan syahadah, tanda masuk Islam. Maknanya apa yang dia cari sebelum ni, nak confirmkan bahawa ini adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup bagi segala nabi dan rasul. Maka dia dah jumpa dah, dia datang dengan kejahilan, dia datang dengan buat jahat, lalu dihadapi dengan cara yang sangat-sangat lembut, dihadapi dengan cara yang sangat-sangat hikmah, cara yang sangat rahmah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengakui bahawa tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maka ada beberapa perkara lah kebiadaban Zaid bin Sahnah tadi radhiyallahu anhu, akhir sekali dia peluk Islam. Pertama, Zaid menuntut hutang sebelum tiba tempoh yang dijanjikan. Yang kedua, beliau menarik baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, beliau datang dengan berwajah bengis, kan? Kemudian yang keempat, memanggil Rasulullah dengan nama sahaja, tanpa ada nama kemuliaan. Dia datang, wahai Muhammad, tanpa panggil nabi ke rasul ke ataupun nama-nama kemuliaan yang lain, Abul Qasim ke contohnya, tak ada. Tak guna gelaran kehormatan. Ini ketua negara ni, kan? Kemudian kelima, beliau mencela Rasulullah dengan menyifatkan baginda sallallahu alaihi wasallam mencalarkan kemuliaan Bani Abdul Muttalib. Dia main dengan keturunan pula kat situ. Dia kata Rasulullah ini merosakkan
kemuliaan keturunan Bani Abdul Muttalib dengan cara melewatkan bayaran hutang. Jadi kelima-lima ini sebenarnya sudah cukup bagi seorang pemimpin tertinggi negara Madinah, pemimpin sekalian mukmin atau seorang utusan Allah untuk mengambil tindakan sekeras-kerasnya sebagai balasan tindakan kurang ajar tersebut. Tetapi adakah ini yang berlaku kepada Rasulullah? Jawapannya tidak sama sekali. Nabi hadapi dengan cara yang sangat-sangat hikmah, cara yang sangat-sangat rahmah, sehingga akhir sekali dia pun peluk Islam. Jadi mudah-mudahan itulah beberapa perbincangan, beberapa contoh yang kita datangkan untuk menjadi pedoman kepada kita dalam kita berinteraksi dengan non-Muslim dalam masyarakat kita. Mudah-mudahan sikit sebanyak memberi kesan kepada penyebaran dakwah dan juga tidaknya dapat mengubahlah persepsi non-Muslim terhadap agama kita yang dilihat sebagai agama yang teroris, dilihat sebagai agama yang memecah belah dan sebagainya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan diberi keizinan lagi untuk kita berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.